Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini agenda awani dari World Trade Center Kuala Lumpur. Gesaan ramai pemerhati undang-undang dan juga masyarakat sivil untuk kerajaan mempertimbangkan dengan serius langkah untuk memisahkan kuasa peguam negara dan juga pendakwa raya semakin lantang didebatkan dan ramai sekali yang memberikan pandangan mereka termasuk yang terkini Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Portfolio Undang-Undang dan juga Parlimen misalnya sedang melakukan kajian terperinci dan secara serius adakah implikasi pemisahan kuasa pejabat peguam negara dan juga pendakwa raya itu boleh dilaksanakan di negara kita kerana kebanyakan ataupun sebahagian dari negara-negara Commonwealth sudah pun melaksanakan pengasingan kuasa tersebut, tetapi mungkin dari aspek negara kita Malaysia ada implikasi perundangan, implikasi pentadbiran perlu dilihat terlebih dahulu. Jadi beberapa ataupun rang undang-undang ataupun pindaan perlembagaan juga perlu dilihat untuk memastikan ia dapat dilaksanakan. Ramai juga di kalangan penganalisis politik menggesa pengasingan kuasa ini dilakukan dengan segera kalau boleh dapat dibentuk rang undang-undangnya sebelum dilaksanakan pilihan raya umum ke-15 dan kerana apa yang kita lihat di depan mata kita sekarang pembicaraan kes-kes profil tinggi dan juga berkaitan dengan bagaimana pindaan terhadap beberapa undang-undang yang menarik untuk kita lihat seperti reformasi undi 18 berkaitan dengan anti lompat parti dan juga beberapa langkah reformasi yang sudah pun dilaksanakan, mengapa tidak, termasuk dana pendanaan politik. Semuanya ini mendapat maklum balas yang positif di kebanyakan penganalisis politik dan juga pengkaji undang-undang. Jadi untuk melihat perkara ini, ideas misalnya bukan perkara baru, sudah pun menggesa pengasingan kuasa antara pendakwa raya dan juga peguam negara ini sejak beberapa tahun lalu. Jadi penyelidik ideas di talian sekarang, saudari Aira Nur Ariana Azhari, akan bersama dengan saya sepanjang setengah jam ini. Apa khabar Aira? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Alhamdulillah, terima kasih. Aira, dengan beberapa perdebatan dan juga public discourse ketika ini termasuk komen oleh Menteri Undang-Undang berkaitan dengan pentingnya pemisahan kuasa pejabat pendakwa raya dan juga peguam negara, mungkin reaksi ideas untuk menjelmakan realiti dan juga idaman kita selama ini. Ya, jadi kami memang menyambut baik ya kenyataan Menteri Undang-Undang Datuk Seri Wan Junaidi untuk pemisahan kuasa kedua-dua institusi ini kerana ia merupakan salah satu daripada reformasi institusi yang kami kira adalah yang paling utama untuk yang pertama sekali sebenarnya untuk kita membantras rasuah ya kerana bila masalah yang terjadi dalam negara kita dalam beberapa tahun ini ialah kita lihat apabila kes-kes rasuah yang berprofil tinggi amat sukar untuk dibawa ke mahkamah keadilan kerana posisi pendakwa raya dan juga peguam negara itu ada konflik kepentingan iaitu kedua-dua individu yang sepatutnya dua individu berlainan ini adalah satu individu yang sama. Jadi kita lihat pada tahun 2015 kalau tak silap saya ketika kes 1MDB baru sahaja meletup, kita lihat bagaimana Perdana Menteri ketika itu Datuk Seri Najib Razak boleh melucutkan jawatan peguam negara pada ketika itu iaitu Tan Sri Gani Patail. Ya, dan ini adalah antara perkara yang tidak sepatutnya berlaku dan menjadi satu penghalang kepada kes-kes rasuah yang in the highest echelons of power tak dapat dibawa ke muka pengadilan kerana jawatan pendakwa raya itu sendiri tidak bebas dan tidak free daripada political interest ada konflik kepentingan dan juga konflik politik di dalam jawatan-jawatan tersebut. Jadi kami menyambut baik dan kami juga
ingin melihatlah apa step seterusnya, langkah-langkah seterusnya yang akan diambil oleh kerajaan untuk menjadikan pemisahan kuasa ini satu realiti. Ya. Bagi Aira, langkah pertama untuk menjadikan isu pemisahan kuasa peguam negara dan juga pendakwa raya ini menjadi realiti, apa perkara asas yang perlu kita lihat? Jadi sebenarnya pemisahan kuasa ini adalah satu perkara yang agak sukar. Kenapa saya kata agak sukar? Kerana jawatan ataupun description of the role of the Attorney General itu sebenarnya tertakluk dalam Perlembagaan Persekutuan, ya, artikel 145-3 di dalam Perlembagaan Persekutuan kita yang menyatakan bahawa peguam negara itu adalah pendakwa raya dan peguam negara mempunyai kuasa yang ataupun budi bicara yang unlimited discretion, dan juga peguam negara juga boleh unilaterally ataupun tanpa rundingan mana-mana pihak, beliau boleh mematikan ataupun menghentikan satu penyiasatan kepada satu kes ataupun kes mahkamah yang ada di Malaysia sebenarnya. Jadi Perlembagaan Persekutuan kita memberi kuasa yang amat luas kepada peguam negara, ya. Dan kenapa ini bermasalah? Kerana apabila peguam negara dan juga pendakwa raya itu digabungkan menjadi satu, maka kalau ada kes-kes yang kes-kes apa-apa kes lah, tak kisahlah rasuah ataupun jenayah-jenayah lain dibawa ke mahkamah, maka peguam negara yang sepatutnya menjadi penasihat undang-undang kepada pihak kerajaan, pihak eksekutif pada ketika itu dan juga Perdana Menteri tidak dapat kerana digabungkan dengan pendakwa raya, jadi pendakwa raya tu tak dapatlah nak melakukan tugas hakiki beliau, iaitu dalam criminal prosecution, iaitu pendakwaan dari kes-kes jenayah. Jadi kita perlu lihat baliklah sebenarnya artikel 145-3 dalam Perlembagaan Persekutuan kita yang ada sejarahnya dan ada dan mungkin tidak lagi boleh diguna pakai pada tahun 2022 ini, di mana kita lihat negara-negara lain sudah pun memisahkan, negara Commonwealth lain sudah pun memisahkan kedua-dua jawatan ini. Dan kalau tanya saya, meminda Perlembagaan Persekutuan itu sebenarnya adalah perkara yang paling efektif ataupun yang paling foolproof lah untuk pemisahan kedua-dua jawatan ini. Kerana kita suka ataupun tidak, itu adalah realitinya. Dan pemindahan perlembagaan itu tentunya memerlukan iltizam politik yang tinggi daripada kedua-dua belah pihak, kerajaan dan juga pembangkang. Jadi saya rasa walaupun sukar, sebenarnya itulah realiti yang harus kita hadapi, dan jika mana-mana kerajaan serius untuk memisahkan kedua-dua jawatan ini, maka carilah iltizam politik tersebut untuk meminda perlembagaan kita sebenarnya. Dalam tulisan kajian ideas oleh Aira dan juga rakan pada 2015 yang lalu, dalam kertas itu meletakkan bahawa dengan memisahkan kuasa AG dan juga public prosecutor ini, kita akan melihat ketelusan, accountability dan juga akan mengangkat kedaulatan undang-undang. Itu menjadi natijah mengapa kuasa besar dalam pentadbiran negara ini, iaitu pejabat peguam negara dan juga pendakwa raya ini, seperti mana Aira katakan tadi, peguam negara pada ketika ini yang sudah pun menjadi satu tradisi sejak kita merdeka dan sebelum merdeka lagi, mempunyai kuasa yang amat luas dan hampir tidak ada tolok bandingnya. Jadi itulah natijahnya mengapa kita mendesak
perlu ada pemisahan kuasa antara peguam negara dan juga pendakwa raya. Jadi kalau kita merujuk kes 1MDB sekali lagi, apabila peguam negara baru dilantik menggantikan peguam negara sebelum itu yang mengatakan tidak ada isu, tidak ada masalah, tidak ada kes yang boleh disabitkan dengan pimpinan utama negara dalam isu 1MDB. Jadi kita melihat bahawa pelantikan peguam negara itu adalah satu pelantikan eksekutif yang pastinya akan digunakan sepenuhnya oleh pihak eksekutif untuk memastikan jika mereka melanggar undang-undang ataupun tidak, pastinya akan memihak kepada pihak eksekutif. Adakah begitu sifatnya? Ya, jadi kita perlu ingat ya, walaupun katakanlah kedua-dua jawatan tersebut telah berjaya kita pisahkan, jadi kita ada seorang peguam negara yang memainkan peranan sebagai penasihat undang-undang kepada pihak eksekutif, dan kita ada seorang pendakwa raya yang menjadi ketua kepada pendakwaan kes-kes jenayah dan juga sivil di Malaysia. Walaupun kita telah pisahkan kedua-dua, katakanlah kita telah mencapai objektif dan memisahkan peranan kedua-dua jawatan ini, kita perlu ingat ya, sebagai seorang peguam negara, walaupun tugas peguam negara itu telah diubah menjadi legal advisor to the government yang bertaraf menteri seperti di United Kingdom sekarang, kerja beliau bukanlah untuk memihak kepada pihak eksekutif ataupun kepada mana-mana ahli politik semata-mata. The duty of the Attorney General, tugas hakiki peguam negara ialah untuk bekerja untuk kedaulatan undang-undang, ya, the rule of law. Jadi jika Perdana Menteri sekalipun telah didakwa di mahkamah disabitkan kesalahan, maka tugas seorang peguam negara ialah untuk menasihati pihak eksekutif ataupun memberi nasihat yang berlandaskan undang-undang dan juga kedaulatan undang-undang, ya, dan dia bukan semata-mata berpihak kepada pihak eksekutif semata-mata tanpa basis di dalam undang-undang negara. Jadi itu perlu kita ingat ya, sebagai peguam negara, tugas yang pertama ialah sebagai seorang peguam, dan tugas seorang peguam ialah untuk melihat undang-undang itu sebagai buta, ya. Justice is the law is supposed to be blind, ya, dan tidak memihak kepada mana-mana siapa sekalipun, anda adalah Perdana Menteri sebuah negara. Jadi ini yang kita perlu ingat, dan mungkin sistem kita belum lagi di tahap itu, tetapi saya percaya dengan pemisahan kedua-dua jawatan ini boleh menjadi satu langkah pertama yang kita boleh ambil dalam perjalanan kita yang saya kira mungkin masih jauh lah dalam kita ingin mencapai independence ataupun kebebasan yang betul-betul hakiki dalam sistem perundangan kita. Dari aspek itu juga ramai beranggapan bahawa pemisahan kuasa antara peguam negara dan juga pendakwa raya ini kalau langkahnya masih jauh kerana banyak perkara-perkara prosedur perundangan perlu dilihat, termasuk pindahan perlembagaan seperti mana Aira katakan tadi, dan berkaitan beberapa klausa-klausa perundangan juga perlu dilihat, termasuk juga Wan Junaidi katakan ada 19 pindahan undang-undang yang sedia ada perlu dilihat secara serius jika pemisahan ini berlaku. Tetapi untuk bergerak ke hadapan juga, untuk kita melihat bahawa kerajaan dan mana-mana pihak yang ada political will, mengapa tidak pelantikan peguam negara itu perlu ada satu jawatan kuasa ataupun cara yang lebih telus dan independen misalnya. Kerana mungkin itu sebagai satu signal kita bergerak ke hadapan untuk yang lebih luas sifatnya apa yang kita bincangkan pada malam ini. Ya, saya rasa ini satu persoalan yang menarik ya, sebab kita sedang bincangkan bagaimana kita hendak menambah baik sistem yang sedia ada tanpa kita perlu consider constitutional amendment ataupun pindaan-pindaan undang-undang yang
yang saya kira sangat banyak dan sangat kompleks. Dan saya sendiri berfikir tentang perkara ni sejak semalam. Apa langkah-langkah yang kita boleh ambil? Orang kata low hanging fruit, ya. Langkah-langkah pertama yang kita boleh ambil tanpa memerlukan pidana perlembagaan dan sebagainya. Dan kemungkinan kita boleh amalkan apa yang Encik Nazri sebut tadi, iaitu kita adakan ketelusan yang lebih tinggi dalam pemilihan peguam negara itu sendiri, ya. Dan pada sistem yang kita ada sekarang, pemilihan itu sebenarnya saya sendiri pun tak berapa pasti bagaimana peguam negara itu ada proses ataupun tidak untuk pemilihan. Apa yang kita nampak, kalau ada kerajaan baru atau Perdana Menteri baru, maka peguam negara yang baru akan dilantik. Dan biasanya begitulah. Jadi kita pun sebagai rakyat Malaysia, saya tak rasa kita ada apa-apa clue bagaimana lantikan itu berlaku. Jadi mungkin kita boleh bermula dengan langkah tersebut. Kita perkenalkan satu sistem di mana pemilihan peguam negara itu sendiri dijalankan dengan lebih telus. Dan sebenarnya ini harus kita lakukan bukan saja untuk peguam negara, tapi semua lantikan-lantikan kepada institusi-institusi terbesar dan terpenting di negara harus dilakukan dengan lebih telus, ya. Contohnya, kenapa kita tak ada proses yang lebih telus, contohnya untuk ketua Polis Negara ataupun ketua Pesuruhjaya SPRM, contohnya, ya. Jadi bagaimana untuk kita tambah ketelusan itu? Kalau tak silap saya, pada zaman kerajaan Pakatan Harapan dulu ada ditubuhkan satu jawatan kuasa khas parlimen untuk lantikan-lantikan kerajaan, kalau tak silap saya. Dan saya rasa jawatan kuasa itu tidak digunakan dengan sepenuhnya, dan saya rasa sayang sebab mungkin itu boleh dijadikan satu model di mana kita boleh memperkenalkan lebih integriti dalam proses pemilihan, ya. Dan kalau kita lihat di Amerika Syarikat, contohnya di Senate, ya, Senate Amerika Syarikat memainkan peranan yang sangat besar. Dan sebenarnya senator-senator di Amerika Syarikat sangat berkuasa kerana mereka yang akan interview, ya, calon-calon untuk menjadi hakim Mahkamah Tinggi, Mahkamah Supreme Court contohnya, dan juga ketua FBI di Amerika Syarikat. Dan mungkin kita boleh ambil sedikit elemen-elemen tersebut dan kita cuba untuk implementasi dalam sistem kita, dan memperkenalkan lebih ketelusan. Dan at least sebagai rakyat Malaysia kita tahu apa kriteria contohnya untuk pemilihan peguam negara. Jadi mungkin itu satu langkah yang kita boleh ambil. Ya, saya bersetuju. Low hanging fruit yang boleh kita lakukan dengan segera tanpa meminda ataupun menunggu pindahan-pindahan yang besar dan kompleks berkaitan dengan pemisahan kuasa ini. Kerana kita sudah lihat apa yang dibentangkan di depan mata kita, bagaimana pelaksanaan ataupun kejayaan RUU Akta Anti Lompat Parti misalnya, undi 18 misalnya, gabungan semua pihak dalam semua parti diberikan ruang untuk berdebat, memanggil ataupun mengusyurkan rekomendasi dan pelbagai lagi, termasuk dana pendanaan pembiayaan politik yang akan dibentangkan dalam sesi akan datang. Jadi sudah ada kejayaan tanpa melihat perkara-perkara titik bengit perundangan dan perkara yang kompleks. Mengapa tidak dalam hal ini mulakan satu jawatankuasa select committee di Parlimen? Kerana kita perlu lihat Parlimenlah ruang ataupun medan yang terbaik untuk mengangkat ruang-ruang reformasi berkaitan dengan pembinaan negara yang lebih berintegriti, accountability, dan pastinya pemilihan AG, pemilihan ketua polis negara, pemilihan Pesuruhjaya SPRM dan juga ketua SPR misalnya, kerana mereka lah yang akan menentukan dasar-dasar dan juga polisi termasuk undang-undang akan berada di landasan yang betul, walaupun mereka berhadapan dengan tuan yang berbeza setiap kali pertukaran kerajaan. Pandangan Aira? Ya, saya rasa ini satu konsep yang mungkin dalam pentadbiran negara kita kita masih lagi belum biasa, ya, dengan idea
yang walaupun kita ada perubahan dalam parti politik yang memerintah negara ataupun kita ada perubahan dalam Perdana Menteri yang individu yang menjawat jawatan Perdana Menteri, tetapi kenapa orang-orang yang di bawah ni pun sekalipun kena berubah dengan sesuka hati, ataupun dasar-dasar negara pun daripada Perdana Menteri yang lama kepada Perdana Menteri yang baru banyak yang tak disambung ataupun menjadi satu polisi yang tak ada siapa dah tahu apa kesinambungan kepada dasar-dasar tersebut. Jadi ini antara satu masalah yang saya kira fundamental di Malaysia, ya, di mana pertukaran politik itu menjadi satu perkara yang mempengaruhi segala lantikan contohnya jawatan-jawatan tertinggi dan juga perubahan-perubahan dasar, ya. Jadi sebenarnya untuk kita menjadi satu demokrasi yang lebih matang, pertukaran parti yang memerintah kerajaan ataupun pertukaran Perdana Menteri itu sepatutnya tidak mempengaruhi lantikan-lantikan penting yang kita ada di negara, seperti yang kita sebut tadi, Peguam Negara, Ketua Polis Negara dan sebagainya, kerana these are holders of public office, ya, iaitu mereka mempunyai tanggungjawab yang sangat besar di mata rakyat untuk memelihara keamanan negara, untuk memelihara kedaulatan undang-undang, dan sepatutnya tak boleh diubah dengan sewenang-wenangnya. Jadi kita kena ada satu iltizam yang sangat kuat untuk kita ke arah satu demokrasi di mana perubahan kerajaan itu tidak menjadi ataupun boleh saya kata menjadi sesuatu yang biasa dan sesuatu yang bukanlah sesuatu yang semua orang takut kalau kerajaan berubah atau parti yang memerintah berubah. Maka habislah semua dasar-dasar kita, habislah semua lantikan-lantikan kepada institusi-institusi negara. Jadi ini satu mungkin normalisasi itu harus ditanam dan mungkin ia akan mengambil masa yang lama. Tetapi saya percaya bahawa Malaysia mungkin kita sedang pergi ke arah itulah, sebab kita dah ada pertukaran Perdana Menteri beberapa kali beberapa tahun ini, kan. Jadi itu yang harus kita biasakan dalam pemerintahan dan juga dalam demokrasi kita. Pemisahan tersebut di antara politik dan juga pentadbiran dan juga rule of law itu harus kita pisahkan dan jangan jadikan semua bergantung kepada ahli-ahli politik yang sedang memerintah. Aira, dari aspek itu, persepsi elit politik, parti politik dan juga penyokong fanatik politik mengatakan bahawa jika mereka mendapat mandat, mereka akan memastikan oponen mereka yang selama ini mungkin terlepas daripada pendakwaan akan dibawa ke muka pengadilan. Bagi ketua mereka ataupun ahli mereka yang terpalit dengan pendakwaan, mereka akan pastikan mereka akan diberikan pengadilan yang betul, yang adil, tidak terpilih, bukan perbicaraan politik, dan mereka akan dikaji semula. Jadi semua ini menjadi satu janji politik dalam setiap kali mereka bercakap dengan rakyat dan juga ahli mereka. Adakah ini suatu yang berbahaya ataupun suatu yang tidak sepatutnya dilaungkan, kerana sepatutnya mereka menjanjikan polisi, sepatutnya mereka menjanjikan program untuk rakyat memperbaiki taraf hidup, ekonomi dan juga sosioekonomi masyarakat keseluruhannya. Jadi pandangan Aira. Ya, jadi yang pertama sekali saya rasa apabila ahli-ahli politik menjanjikan perkara-perkara tersebut, ya, kalau mereka berkuasa maka individu sekian-sekian akan dihadapkan ke mahkamah dan sebagainya, dan biasanya individu ini ialah daripada parti lawan. Saya rasa janji-janji seperti ini menunjukkan bahawa mungkin sesetengah ahli politik kita rasa yang mereka akan berkuasa selama-lamanya, dan ini satu pemikiran yang bermasalah lah, sebab kalau ahli politik ataupun parti politik ni rasa mereka akan berkuasa selama-lamanya, maka apabila mereka tak
tak tahu, apabila mereka kalah, parti lawan pun boleh cakap benda yang sama tentang parti mereka, ya. Jadi janji-janji seperti ini saya rasa mungkin agak tak berfikiran jauh lah, dan juga lagi sekali ia adalah satu signal bahawa sistem demokrasi kita masih lagi belum biasa ataupun belum normalize sistem pertukaran parti, pertukaran Perdana Menteri, pertukaran kerajaan itu masih belum dibiasakan, ya, dalam masyarakat kita. Dan yang kedua, saya rasa tentulah penting, ya, kalau ada mana-mana ahli politik sekalipun yang ada terpalit dalam kes-kes rasuah ataupun kes-kes yang lain, maka tentu sekali mereka harus dihadapkan ke muka pengadilan. Tak kisahlah individu tersebut dari parti politik mana. Dan sebab itu kita kena balik semula kepada kepentingan pendakwa raya itu seorang yang dipisahkan peranannya daripada peguam negara. Sebab kalau kita ada pendakwa raya yang a true public prosecutor yang mampu melakukan tugas beliau dengan bebas dan juga dengan penuh integriti, maka tidak kisahlah parti politik mana yang berkuasa ataupun ahli-ahli politik mana yang bersalah, maka beliau akan dihadapkan ke muka pengadilan. Dan ini berbalik kepada apa yang kita dah bincangkan tadi, iaitu tak kisahlah parti mana yang keluar masuk, kita ada seorang pendakwa raya atau pejabat pendakwa raya yang mampu menjalankan tugas, orang kata without fear or favor lah, tanpa merisaukan bahawa beliau akan dipecat oleh mana-mana Perdana Menteri. Menarik. Penting untuk kita lihat perkara ini dengan serius, walaupun ia agak jauh, tetapi mengapa tidak kita idamkan suatu sistem yang mengangkat keadilan dan juga transparansi berkaitan dengan isu kuasa peguam negara dan juga pejabat pendakwa raya. Terima kasih Aira Nur Ariana Azahari, penyelidik dari Ideas Institute for Democracy and Economic Affairs, berkaitan dengan pentingnya untuk kita lihat pemisahan kuasa peguam negara dan juga pendakwa raya. Itu sahaja bersama saya Nazri Kahar malam ini. Sekian, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.